manusia dan juga dikurniakan dengan berbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan segala nikmat dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan al-Mubarak telah pun berlalu separuh daripadanya, dan bagi kepada kita ialah tinggal separuh. Jadi maknanya separuh yang telah lepas kita boleh tahu dah, atau kita boleh kira dah bahawasanya bagaimana bentuk ibadat kita pada bulan Ramadan, dan bagi kita juga ialah separuh sekitar 2 minggu. Adakah separuh yang baki ini lebih baik ataupun lebih mangkor daripada yang telah lepas? Jadi maknanya kita boleh tengok dari satu hari ke satu hari. Maksudnya tarawih kita macam mana, Quran kita macam mana, pengajian kita macam mana, qiyamul lail kita macam mana, sembahyang duha kita macam mana, muzakarah kita macam mana. Maknanya kalau sekiranya ada dia punya peningkatan atau ada dia punya prestasi, maknanya alhamdulillah. Wa illa, dan jika sekiranya berlaku penurunan ataupun pengurangan, maka perlulah kita mempertingkatkan keazaman kita, kesungguhan kita ataupun amalan kita dari satu masa ke satu masa. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang dibacakan ataupun dihuraikan ataupun ditafsirkan ataupun cuba diterangkan maksud-maksud daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin barangkali dia yakin dan percaya dan beriman dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang dibacakan, dihuraikan, ditafsirkan, dibagi tahu, tapi dia tidak juga beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia terpecah kepada berjenis-jenis manusia. Ada manusia membaca Al-Quran dan juga mencari maknanya, memahami maknanya, beramal dengan maknanya, maka mereka-mereka ini golongan yang maknanya penuh dengan keuntungan dan juga kejayaan. Ada manusia dia membacanya, tetapi dia tidak memahami maksud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia mungkin barangkali dia baca, tapi ada ayat yang dia kata boleh pakai, ada ayat yang tak boleh pakai. Tapi ada manusia dia kata Quran ini ialah surah Abu Lama, atau cerita-cerita di padang pasar ataupun yang serupa dengannya, maka dia menolak ayat-ayat yang telah pun dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril tak kala mana dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia suruh Nabi kita baca Iqra. Iqra itu maknanya bacalah. Daripada perkataan qara'a yaqra'u iqra. Iqra itu maknanya fi'il amal, satu perbuatan yang maknanya suruh, iaitu Jibril kata iqra. Macam kita kata idrib, pukul olehmu, undur, lihat olehmu, imshi, berjalanlah kamu, atau idhab, pergilah kamu. Maka iqra, baca olehmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ana biqari, aku tak reti baca. Nabi kata aku tak reti baca. Jibril dia peluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia suruh Nabi baca lagi. Faqala Jibril fi marratin thaniyatin iqra ya Muhammad, baca oleh wahai Muhammad. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tak reti baca. Maka Jibril peluk lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengarahkan untuk kali yang ketiga, iqra, baca oleh Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak reti baca. Dah 3 kali Nabi Muhammad kata, ana la astati aqra, aku tak boleh baca. Ma'indi syai', aku tak ada mampu aku nak baca, tak reti aku nak bacanya. Maka Jibril membaca
maka dibaca oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Nabi tak kala mana dibacakan kepadanya surah Al-Alaq, dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi dia mengobokkan telinga. Tahu makna mengobokkan telinganya? Dia besar-besarkan telinganya. Dan diperhatikan butiran-butiran ataupun kalimah yang keluar daripada mulut Jibril. Bagaimana Jibril membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya dia tengok, dia perhati, dia dengar, dan akhirnya Rasulullah SAW dia baca sebagaimana Jibril baca. Tidak seperti mana Dr. Kasim Ahmad. Bila dia buat satu keputusan ataupun satu kajian, khulasah al-qaul, selepas daripada dia kaji lebih kurang 30 tahun lebih, maka dia kata apa yang dikatakan oleh Muhammad atau apa yang dikatakan hadis hanya 40% sahaja yang betul. Adapun 60% daripada dia tak betul. Jadi bila masa dia belajar atau mengkaji hadis, ustaz-ustaz yang mengajar ni pun kadang-kadang dia belajar hadis 40, dia mengaji Riyadhus Shalihin pun kadang-kadang tak habis, atau mungkin dia mengaji Azkar Nawawi pun kadang-kadang tak habis. Bagaimana orang yang bukan jurusan bidang agama, dia kata dia kaji sekitar 30 tahun lebih, kesimpulannya 40% betul, 60% tak betul. Ustaz-ustaz pun kalau orang tanya dengan dia, dibacakan satu hadis, katalah contohnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang tanya dengan ustaz, dia kata, ustaz, hadis tadi ni dia sahih ke, dhaif ke, ataupun dia hasan? Ustaz pun kata, setahu teman, hadis ini boleh pakai. Dia tak dapat nak bagi jawapan yang tepat mengatakan hadis ini sama ada dia sahih, sama ada dia hasan, atau sama ada dhaif, atau mungkin maudhu', atau mungkin makdhub, ataupun dia mudallas, ataupun dia mu'an'an, ataupun yang seumpama dengannya. Sebab ustaz pun kadang-kadang dia juga tidak mendalami pada ilmu hadis. Jadi bagaimana seorang doktor tiba-tiba dia boleh tahu yang bahawasanya 40% betul, diakui, diterima, 60% maknanya tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sempena dengan malam nuzul Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Quran, sudah berjalan jomin, dah lama dah. Berapa tahun Quran turun dah? Dah lama. Dah lama benar lah Quran turun. Kalau makna dia turun, kalau zaman Nabi dia turun sekitar 23 tahun. Nabi tinggalkan kita, ini dah 1435 Hijrah. Cakap mudah kita kata 1400 tahun lebih dah Quran itu. Tapi adakah orang percaya dengan ayat-ayat Allah? Walaupun bila turun Quran, Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan unzila, digunakan lafaz fi'il madhi mabni lil majhul. Fa in kana fi'il madhiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian dia marikan lepas dari perkataan unzil,
Dia mari dengan unzila fihil Quran. Dia mari dengan kalimah yang di'rabkan sebagai naibul fa'il. Diturunkan akan Quran. Untuk apa? Untuk baca dia ke? Untuk sonok-sonok ke? Untuk dipertandingkan ke? Untuk terlibat dalam sungai ke? Atau macam mana? Hudan linnas. Nak bagi petunjuk kepada manusia. Manusia ni ada yang dah mangkuk, ada yang dah perik, ada orang yang dah tak tahu nak mikir, tak tahu fikir macam mana, sudah tak jumpa kapal terbang, bawa pula panda. Kalau kita bawa panda ni tempat sejuk, bukan tempat macam negara kita. Kalau kita bawa kambing, atau dibawa kambing, memang di Malaysia ada kambing sesuai di Malaysia. Agak pergi, kita tangkap dia, kita sembelih, kita buat besar kurma. Tapi panda ni, kalau tak cukup duit, nak nanggung dia besok. Kalau kita sembelih, siapa nak beradak ni? Masakan apa nak kita masak? Jadi makna Quran yang Allah Ta'ala katakan tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Adakah betul manusia menerimakan Al-Quran itu, menerima Quran itu sebagai petunjuk? Pada awal-awal surah Al-Baqarah, bila kita mula dalam tahlil kita, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang demikian itu kitab Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi. Dalam tafsir Al-Jalalain kata la syakka fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi banyak ayat sebut dalam Al-Quran hudan, atau dipanggil dengan nama hidayah. Sebab itu kita ni tuan-tuan perempuan sekalian, hadirin wal hadirat, orang yang datang semayang, dengar tazkirah, besok pagi semayang, dengar tazkirah, semayang tarawih ni, orang yang Tuhan dah terebankan, bagikan, kurniakan, bentangkan kepada kita-kita dengan hidayah. Tapi ada juga orang namanya hidayah, tak mendapat hidayah. Ada orang namanya Alhamdulillah, namanya Muhammad, tapi tak dapat hidayah. Abu Talib, bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu, Abu Talib, bapa saudara Nabi, Abu Talib yang duduk dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, yang makna banyak tolong Nabi, yang menopok Nabi, makna yang menghalau nyamuk ketika Nabi tidur. Maka Abu Talib juga tidak beriman dengan Nabi. Kalau pakai akil, logik, bapa saudara ni dah banyak tolong Nabi, sudah tentu dia gemar, suka, ataupun maknanya sebalut, ataupun maknanya sealiran dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia nak beriman dengan Nabi. Tapi apabila mana dia nak mati, Nabi cakap dengan dia, ya Abu Talib, ya Ammi Abu Talib, berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala. Maka dia ngelik. Tahu mana ngelik? Ngelik maknanya, ngelik macam ini maknanya tak syur. Tak syur maknanya tak ada. Kalau dia ngangguk macam ni, iyalah. Kalau macam ni, maknanya cakap orang Perak, yang lame juga. Dia tak ada ikut apa yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia angguk kan macam kita lah, bila nak salam sembahyang kan. Kalau kita angguk, tak ada siapa ngajar orang angguk pun, tapi kita angguk. Assalamualaikum. Ada ke orang suruh bagi salam angguk? Tak ada. Tapi pasal terkesan dengan zaman Jepun suruh angguk, maka sampai dalam sembahyang pun kita angguk. Assalamualaikum. Itu assalamualaikum. Tak ada mana dia ngangguk bagi salam, tak ada. Tapi pasal mungkin manggali datuk nenek kita dulu terkesan dengan anggukan pada zaman Jepun, maka dia pun angguk. Itu timbul lagu angguk pergi gelin. Yalah, angguk pergi gelin okey lah, maknanya mengangguk. Dengar kuliah dulu, keluar kuliah okey. Pokoknya lepas keluar masjid, udah dia gelin. Tak betul Ustaz Mangkor kita ya. Dia lutu dia aku, kalau aku tahu tadi dia cakap macam tu, lebih baik teman gelor dulu. Tapi teman angkat dalam masjid, apa nak buat, teman dengar dulu. Jadi tuan-tuan ya, hidayah.
Dan kalau kita buka dalam surah Al-Fatihah,